Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, aktiviti beriadah dan juga berekreasi di taman tema air dan juga kolam renang sangat diminati oleh masyarakat ataupun keluarga Malaysia hari ini. Walau bagaimanapun, daripada pemerhatian secara rambang pihak kami mendapati bahawa kebanyakan pengunjung ini tidak tahu ataupun tidak mempunyai kemahiran berenang. Justeru itu, mereka berisiko untuk lemas. Jangan dikatakan orang yang tidak tahu berenang juga berisiko. Malah orang yang tahu berenang juga berisiko untuk mendapat lemas. Bersempena dengan Hari Pencegahan Lemas Sedunia tahun 2022 atau World Drowning Prevention Day 2022 yang disambut pada 25 hari bulan Julai setiap tahun, maka unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dengan kerjasama Majlis Bandaraya Alostar telah menyediakan video-video teknik menyelamat tanpa renangan. Teknik-teknik yang akan dikongsikan ini sangatlah penting kerana ia boleh dilakukan untuk menyelamatkan mangsa lemas walaupun penyelamat tidak tahu berenang. Jom kita saksikan. Assalamualaikum Encik Zurahim. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Zurahim, iaitu salah seorang juru penyelamat di kita kata Dewan ataupun kolam renang ya, Majlis Bandaraya Alostar yang berada di Jalan Stadium ya. Apa khabar Encik Zurahim? Khabar baik, Wan. Jadi Encik Zurahim dengan tim lah ya akan memberitahu ataupun mendemonstrasi kepada kita teknik-teknik menyelamat tanpa renangan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita menyaksikan demonstrasi yang akan ditunjukkan oleh Encik Zurahim bersama timnya berkaitan dengan teknik menyelamat tanpa renangan. Jom kita saksikan. Jom. Pada petang ni saya akan menunjukkan teknik menyelamat tanpa renangan dengan menggunakan peralatan yang ada di kolam renang. Teknik ini amat berguna kepada sesiapa saja walaupun tidak tahu berenang, kerana penyelamat tidak perlu terjun ke dalam air. Teknik menyelamat tanpa renangan yang akan ditunjukkan pada kali ini adalah: pertama, teknik melempar menggunakan tali, throwback, tong kosong ataupun ring buoy. Kedua, teknik menghulur menggunakan kayu atau galah panjang, seluar atau baju yang dibasahkan atau menggunakan tangan. Dan yang ketiga, teknik meranduk. Teknik melempar. Juru penyelamat akan menggunakan peralatan yang biasa terdapat di kolam renang. Untuk demonstrasi pertama, kita akan menggunakan tali. Juru penyelamat akan melemparkan tali kepada mangsa. Tali yang panjang perlu digulungkan dan dijadikan dua bahagian supaya balingan akan menghasilkan tali yang lurus untuk dicapai oleh mangsa. Juru penyelamat perlu menenangkan mangsa dan berkomunikasi dengan mangsa supaya mangsa tahu apa yang perlu dilakukan. Penggunaan peralatan lain seperti throwback atau tong kosong yang diikat dengan tali ataupun ring buoy juga boleh dilakukan sekiranya peralatan ini terdapat di kolam renang. Penggunaan peralatan-peralatan ini akan memudahkan lagi mangsa untuk mencapainya dan seterusnya melancarkan lagi proses menyelamat dilakukan. Teknik kedua yang akan ditunjukkan adalah teknik menghulur. Teknik ini biasanya digunakan apabila mangsa lemas berada pada jarak yang lebih dekat dengan tebing.
Juru penyelamat akan menghulurkan objek yang panjang seperti kayu, batang paip dan seumpamanya kepada mangsa agar dapat dicapai. Juru penyelamat perlu memastikan kuda-kuda dipasang dengan kemas agar tidak tertarik ke dalam kolam. Sekiranya permukaan lantai agak licin, juru penyelamat boleh meniarap. Objek yang panjang akan dihulurkan kepada mangsa dan mangsa akan ditarik ke tepi. Teknik menghulur juga boleh dilakukan dengan menggunakan objek lain termasuk pakaian yang anda pakai seperti baju, seluar atau tali pinggang dan seumpamanya. Pastikan pakaian ini dibasahkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dihulurkan kepada mangsa. Teknik ketiga adalah teknik meranduk. Teknik ini amat berguna sekiranya mangsa lemas di kawasan yang agak jauh dan tiada peralatan bersesuaian yang boleh dilemparkan atau dihulurkan kepada mangsa. Kolam renang atau kawasan berair lain biasanya mempunyai permukaan yang tidak sekata. Juru penyelamat akan menggunakan kayu untuk mengukur kedalaman kolam sebelum turun ke dalam kolam. Kayu ini akan digunakan untuk mengukur kedalaman kolam sambil juru penyelamat menghampiri mangsa. Apabila sampai di kawasan yang agak dalam, juru penyelamat akan berhenti dan menghulurkan kayu berkenaan kepada mangsa untuk dicapai dan mangsa akan ditarik ke tepi. Mangsa yang telah diselamatkan perlu dinaikkan ke tebing kolam. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan oleh juru penyelamat. Kaedah pertama adalah kaedah cross arm pull. Teknik ini digunakan untuk menaikkan mangsa yang masih sedar. Juru penyelamat akan menyilangkan tangan mangsa. Mangsa akan ditarik ke atas sambil juru penyelamat memusingkan badan mangsa. Teknik yang kedua adalah straight arm pull. Teknik ini digunakan untuk mengangkat mangsa yang tidak sedarkan diri dari dalam kolam. Juru penyelamat akan menarik tangan mangsa ke atas dan mengalihkan mangsa ke tempat yang lebih selamat untuk diberikan bantuan CPR. Cik. Tak ada respon. Cik, tolong telefon 999, minta bantuan. Cik Nadi. Tak ada Nadi. Tak ada pasal. Kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 3, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 24, 5, 26, 7, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Okey, Nadia dah. Dapat. Kita akan buat recovery position. Kita akan pusingkan pesakit. Nadia dah. Semua pesakit. Belah tepi. Okey. Teknik-teknik yang telah ditunjukkan tadi amat berguna ketika dalam situasi kecemasan. Teknik-teknik ini juga boleh digunakan di tempat lain selain kolam renang seperti kawasan air terjun. Sebagai juru penyelamat, anda perlulah sentiasa bertenang dan berfikiran rasional. Sebelum menyelamatkan mangsa, pastikan anda selamat terlebih dahulu. Jangan disebabkan niat untuk membantu anda menjadi mangsa seterusnya. Perlu juga diingatkan, dalam apa-apa jua situasi kecemasan, jangan lupa untuk call for help. Hubungi talian 999 untuk mendapatkan bantuan. Begitulah teknik-teknik menyelamat tanpa renangan yang telah dapat kita kongsikan bersama. Semoga para penonton telah mendapat manfaat daripada demonstrasi yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Risiko lemas boleh berlaku pada bila-bila masa atau di mana saja, hatta ketika kita berada di dalam rumah sekalipun. Sentiasalah berwaspada. Kepada para ibu bapa, pastikan keselamatan anak-anak anda sentiasa dipantau, terutama apabila mengunjungi tempat-tempat rekreasi seperti kolam renang ataupun di taman tema air. Ingat, sedikit alpa kita mungkin akan menyesal selamanya. Selamat menyambut Hari Pencegahan Lemas Sedunia daripada kami semua. Sehingga berjumpa lagi. Selamat menyambut Hari Pencegahan Lemas Sedunia 2022.